Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batek Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang kenapa seseorang itu ada masalah berat badan dan kenapa mereka ni susah sangat-sangat nak turunkan berat badan. So, inilah berdasarkan pengalaman saya dah bantu lebih daripada 1000 orang. Macam mana saya dah berinteraksi dengan mereka dan ada di antara mereka yang sedikit susah nak turunkan berat badan, tapi ada di antara mereka yang berjaya turunkan berat badan. So, masing-masing ada dia punya kualiti masing-masing. So, that's why inilah saya punya sharing pada pagi ini tentang kenapa berat badan tu susah sangat nak turun walaupun dah makan sikit dah. Waalaikumsalam Puan Acik Ros, apa khabar? Hai Puan Nurmala Ismail, Puan Jumaimah Haji Eting, apa khabar? Dan sekiranya korang rasa apa yang saya nak share pada hari ini akan membantu orang lain, terutamanya saudara mara kita ke, adik-beradik kita ke, yang mungkin struggle nak turunkan berat badan, please tag diorang, share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Hai Puan Angle, good morning. Waalaikumsalam Puan Jumaimah, apa khabar? So, antara beberapa sebab kenapa seseorang itu ada masalah susah nak turunkan berat badan, sebab yang paling ketara sekali adalah disebabkan mereka mempunyai masalah metabolisme yang rendah. Okay, kenapa seseorang itu ada masalah metabolisme yang rendah? Okay, ada banyak kajian. Hai, selamat pagi Puan Angle. Ada beberapa kajian yang menyatakan ada 4 sebab yang utama kenapa sebenarnya berat badan kita, kita punya metabolisme kita drop ataupun macam tak berapa nak okey. Terima kasih Acik Ros sebab kalian dah share. Sebab yang pertama sekali adalah disebabkan faktor BMR ataupun basal metabolic rate. Bermaksud kita punya basal metabolic rate tu ada beberapa lagi dia punya faktor. Contohnya umur, jantina, kita punya berat muscle kita punya body fat percentage, kita punya apa lagi? Tahap exercise kita macam mana seminggu dan sebagainya. Itu adalah part basal metabolic rate. Bagi saya turunkan berat tak jugalah terseksa dan susah, tapi kalau jaga makanan yang betul memang akan ada result. Betul tu Puan Jumaimah. So pendek kata kena ada meal plan yang betul bila kita betul-betul nak turunkan berat badan lah. Okay, saya sambung semula faktor yang pertama disebabkan faktor basal metabolic rate, yang ada beberapa faktor yang lain macam umur, jantina, kita punya body fat percentage, kita punya muscle mass, kita punya aktiviti seharian dan ketinggian juga. Itulah antara benda yang dalam faktor BMR. Yang kedua, Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? Yang kedua, disebabkan kita punya insulin, hormon insulin kita. Dan sebenarnya insulin ni memainkan peranan yang sangat gila besar dalam kita punya perjalanan ataupun journey kita nak turunkan berat badan. Sebab kita fikir bila kita nak turunkan berat badan ni, kita tak fikir pun nak faktor-faktor lain. Kita hanya fikir jaga makan, kurangkan makan dan sebagainya. So, siapa kat sini? Boleh tak saya nak tanya? Siapa kat sini yang mungkin pernah jumpa seseorang ni yang mungkin makan sikit tetapi berat badan dia tak turun-turun? Boleh tak komen kalau kenal orang macam tu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab saya pernah jumpa orang macam tu. Maksudnya apa? Dia ada masalah berat badan, dia masih lagi ada masalah berat badan walaupun makan sikit. So, kenapa makan sikit pun boleh ada masalah berat badan? Berat badan dia macam makin meningkat pula. Kenapa? So, apakah kaitannya hormon, secara specifically insulin ni terhadap kita punya metabolisme? Kenapa kan? So, benda tu kadang-kadang kita kena faham. Ramai kan. Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? So, kadang-kadang kita kena faham yang bila kita nak turunkan berat badan ni bukannya 1-2 faktor je. Banyak faktor sebenarnya. So, yang ni saya tengah cakap pasal faktor nak turunkan berat badan bila kita meningkatkan tahap metabolisme kita. Kita tak dapat nak turunkan umur kita. Umur kita semakin lama semakin meningkat. Dan umur kita menyebabkan bila kita semakin meningkat usia, kita punya tahap metabolisme kita akan semakin menurun. Tapi jangan katakan saya tak nak kurus lah sebabkan saya dah makin berusia. Sebenarnya ada je orang yang berusia yang berjaya turunkan berat badan. So, tak percaya boleh like Facebook page IK, boleh buka dekat batekfitness.com. Kita nampak banyak gila mereka yang berusia agak berusia
dan mereka berjaya turunkan berat badan dan menjadi inspirasi kepada ramai orang. So itu adalah yang pertama, umur tak dapat nak kawal. Kita punya jantina lah kita dapat nak kawal. Dah kenapa nak tukar jantina. Yang ketiga, kita punya tahap aktiviti kita seharian, yang mana dia akan menjadikan kita punya body fat percentage dengan kita punya muscle mass dapat berubah berdasarkan kita punya senaman lah. So itu pun salah satu benda yang kita boleh ubah je dan boleh kawal. Okay. Sama juga dalam kita punya insulin pun kita boleh kawal juga macam mana. Itu yang saya nak share nanti. Dan yang ketiga, faktor yang tiga yang mempengaruhi kepada metabolisme adalah keadaan perut kita yang sama ada sihat atau tak sihat. Saya rasa boleh tak saya nak tanya dekat sini, siapa kat sini yang mungkin kenal mereka yang ada masalah pembuangan? Dia hari-hari makan tapi tak hari-hari dia membuang air besar. So siapa kat sini yang kenal orang macam tu, boleh tak komen kenal? Sebab kalau katakan kita makan hari-hari tapi kita tak dapat nak melawas hari-hari, bermaksud kita punya perut ada masalah. So that's why kita pun kena lihat part tu juga. So kadang-kadang bila kita tak dapat nak turunkan berat badan, kita rasa macam aku dah jaga makan, rasa dah makan sikit dah. Sepatutnya boleh turunkan berat badan, tapi seminggu tu barulah dapat dalam 2-3 kali je pergi buang air besar. So macam mana nak ni? So toksin dalam badan tu banyak sangat. So badan kita tak dapat nak serap nutrien yang baik dalam badan kita ke dalam saluran darah kita, menyebabkan kita susah sangat nak kurus. So that's why kita kena faham faktor-faktor macam ni. Dalam family ada yang macam tu. Okay, siapa? So masalah sukar nak membuang pun adalah salah satu punca kenapa metabolisme seseorang tu macam slow. Even dia makan sikit pun belum tentu berat badan dia dapat turun. Dan yang keempat, antara yang lain juga, apakah sebab kenapa ataupun punca yang menurunkan paras metabolisme dalam badan kita adalah kita punya pemilihan makanan. Kalau kita salah pilih makan, insya-Allah metabolisme kita semakin merosot. Kalau kita pilih makanan yang tepat, insya-Allah metabolisme kita akan semakin meningkat. Tapi sebelum saya nak cerita lebih lanjut tentang macam mana caranya untuk kita selesaikan semua masalah ini, saya nak pastikan dulu, siapa kat sini masih lagi tak faham metabolisme tu apa? Boleh tak komen tak faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau tak faham maksud metabolisme tu apa? Sebab sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita kena faham dulu benda yang paling gila basic. Metabolisme tu binatang apa? Binatang apa metabolisme tu? Sebab kalau katakan kita faham metabolisme tu apa, barulah kita faham, oh metabolisme tu binatangnya ini. So siapa kat sini yang mungkin tahu? Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? So metabolisme ni mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang tak pasti apa tu metabolisme. Metabolisme itu adalah kita punya secepat mana badan kita menukarkan makanan tu kepada tenaga. So itu adalah metabolisme. Ada penerangan yang lebih terperinci lagi, tapi saya rasa better saya menerangkan keadaan macam itulah supaya kita senang nak faham, senang nak ingat dan senang nak explain kepada orang lain juga. So maksudnya apa? Kita tahu macam secepat mana makanan yang kita makan tu ditukarkan kepada tenaga. Contohnya macam kita makan sahur tadi kan. Bila kita makan sahur tadi, secepat mana makanan yang kita makan tadi tu dapat ditukarkan kepada tenaga. Dan kalau katakan kita salah makan ataupun kita metabolisme kita rasa rendah, okay, apa yang kita makan tadi tu lepas kita makan sahur tu, sekarang ni kita dah rasa penat dan mengantuk dah. Dan mungkin kita rasa macam aku nak berbuka puasa. Kenapa? Sebabkan masalah metabolisme dia sangat rendah, sangat-sangat teruk, yang menyebabkan apa yang dia makan tu sampai sekarang ni dia rasa macam tak bertenaga dah, macam long life, macam tak boleh nak bergerak apa-apa. Macam rasa macam nak baring atas katil dan tidur sepanjang hari sampailah waktu berbuka puasa. So itu adalah satu benda yang kita kena faham dan realise, yang kalau kita nak turunkan berat badan, cara yang paling kita kena faham adalah kita kena tahu dulu diri kita. Kan? Sebab kadang-kadang bila yang paling agak kesian sekali, bila kita tengok orang yang menjual produk kurus, mereka tak tanya pun kita ada masalah apa. Siapa sini faham saya? Kita mungkin bagi tahu secara overview, macam saya ada masalah berat badan. Saya cakap, nah ambil beli produk ni. Contoh kan.
Contoh, siapa sini pernah jumpa doktor? Boleh tak komen pernah jumpa doktor? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau kita pernah jumpa doktor? Macam mana doktor memberi consultation kepada pesakit dia? Doktor akan tanya, okay, puan sakit apa? Puan sakit pening kepala je. Sakit pening kepala kat mana? Kat sini ke? Dekat sini ke? Dekat sini ke? Dekat sini? Ke kat lutut ke kan? Rasa pening kepala kat lutut. So macam mana tu kan? So doktor akan bertanya dulu soalan sebab dia nak kenal pasti dulu apakah masalah yang kita mungkin ada. Sebab kalau katakan kita main cakap je kan, oh saya pening kepala, nak ambil Panadol ni. Tapi sebenarnya kita punya masalah tak dapat nak diselesaikan dengan Panadol. Masalah kita kena pergi buat MRI scanning, tengok otak mungkin ada masalah. Faham tak saya kan? So that's why kita kadang-kadang saya rasa macam agak terkilan kepada mereka yang menjual produk kurus. Mereka tak tahu pun masalah mereka yang nak turunkan berat badan, apakah masalah mereka sebenarnya. Dan saya nak bagi tahu sikit, boleh tak saya nak share sikit tentang salah seorang daripada bekas student kita yang dulunya pernah menggunakan salah satu cara nak kurus tapi cara yang salah, dan benda tu menjadikan diri dia lagi makin teruk. Boleh tak komen kalau nak tahu tentang story dia? Boleh tak komen nak tahu? Saya tak nak sebut nama. Saya rasa mungkin kalau katakan student saya yang mungkin dah lama dengan saya, mungkin dah tahu siapa kan. So boleh tak komen kalau nak tahu cerita pasal dia? So kalau katakan nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada 10 tempat. Terima kasih kepada yang dah share. Siapa yang dah share ni dalam Facebook Live ni, yang dah share, seperti macam Puan Jumaima, Cik Ta dah share, Acik Ros share. Terima kasih kepada yang dah share. Siapa yang tak nampak nak loading pula ni kan. So terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. So antara mereka yang dulunya mempunyai macam mana, ada salah seorang daripada bekas student saya, okay, umur dia semakin meningkat. Okay, umur dia meningkat, umur dia 50-an macam tu. Dia guna produk kurus. Saya tak tahulah kan. Saya tak tahu sama ada dia dapat tak perundingan daripada orang yang menjual produk kurus tu kepada dia. Okay, saya tak tahu dia dapat that service ke tidak. So saya yakin orang yang menjual barang tu kepada dia pun tak tahu sebenarnya dia ada masalah apa. Dia ada masalah sebabkan masalah berat badan ni boleh jadi macam-macam. Boleh jadi macam salah pilih makan, mungkin sebabkan lifestyle, sebabkan rasa macam tidur lambat, makan banyak dan sebagainya, itu adalah lifestyle. Atau mungkin ada masalah seperti penyakit, certain penyakit, dia ambil certain ubat menyebabkan dia punya berat badan semakin bertambah. Ataupun kadang-kadang certain penyakit tu sendiri yang menyebabkan dia kena gemuk. Dan yang keempat, mungkin juga dia ada masalah ketidakstabilan hormon, mungkin dia ada masalah macam-macam. So that's why Batek Fitness nak menyelesaikan masalah ini semua dengan cara provide ilmu. Sebab tak semua orang cara mereka sama untuk turunkan berat badan. Terima kasih kepada Puan Suzana Muhammad Yunus sebabkan dah share Facebook. Terima kasih banyak. So cara setiap orang nak turunkan berat badan berbeza-beza, dan cara yang paling tepat sekali untuk turunkan berat badan tak lain tak bukan adalah dengan cara memilih makanan yang betul berdasarkan makanan whole food, bukannya makanan suplemen dulu. Sebabkan suplemen tu adalah namanya makanan tambahan yang sepatutnya kita akan jadi penambah kepada makanan yang kita makan yang mungkin tak cukup lagi nutrien yang kita ambil pada hari itu. Boleh faham ke? Boleh faham maksud saya kan? So that's why sebenarnya kita kena realise benda ni dulu sebelum kita nak suka hati main beli je atau main jual je produk kurus kepada orang. Saya nak bagi contoh kan. Salah seorang daripada bekas student saya ni, orang lain, dia ada masalah gastrik dan dia juga ada masalah berat badan. Siapa kat sini, boleh tak komen, siapa kat sini yang mungkin rasa pelik kan? Dia ada masalah berat badan, so dia sepatutnya gemuk tapi dia ada gastrik. Biasanya gastrik ni kepada orang yang tak makan sangat. Tapi kenapa orang yang ada masalah berat badan pun boleh dapat gastrik? So ada orang ada macam tu. Sesetengah orang dia tak tahu, oh saya nak turunkan berat badan lah, nah ni produk ni kau minum, kopi tu campurkan ni, InsyaAllah kurus. So nak tahu tak cerita pasal dia? Dia guna je produk tu sehari, terus perut dia memulas-mulas sampai dia macam bak kata orang Perak mengerekut. Cik Ta tak cik Ta? Cik Ta, betul tak mengerekut dia punya bunyi dia tu kan? Macam ulat apa ni? Ulat berluncas So kita boleh sentuh dia terus macam melingkar macam tu kan. So itu maksud dia lah.
So maksudnya macam bila dia guna je satu produk tu, biasanya produk kopi yang base dia kopi, dia minum terus perut dia memulas-mulas, dia masuk angin, sedau memanjang, terkentut-kentut memanjang. So perut dia buncit terus on the spot, menyebabkan dia rasa macam kenapalah Mamat ni yang jual produk ni dekat aku tak explain pun pasal benda ni kan. Then padahal orang lain guna okey je. Orang lain guna okey je. Tapi kena tang dia on the spot dapat. Nasib baik tak on the spot dapat meninggal. Boleh faham tak maksud saya kan? So that's why kita kena faham lain orang lain cara dia. So that's why kadang-kadang bila kita nak cuba turunkan berat badan, kita guna cara yang tak tepat dengan diri kita. InsyaAllah pertama mungkin berat badan kita lambat turun. Mungkin kita akan, bukan mungkin dah, hari ni pasti habis duit. Kita membazir duit, kita berbelanja kepada tempat yang salah. Yang ketiga, mungkin kita juga akan ada masalah seperti macam kita mungkin berat badan kita akan naik semula lepas stop penggunaan produk kurus tu dan sebagainya. Ulat gonggok, betul tu, mengikut sakit perut tumpah di mana. Betul lah Kak Ceta. Sebaik Ceta kata betul. Saya pun dah lupa dah ejak ada macam mana. So itulah point saya lah kan. Maksud saya begini. Okay, maksud mungkin ada yang ramai dah kot dah jumpa kan, orang yang ada masalah berat badan, perut dia gemuk, dia makan banyak tapi dia ada gastrik. Kenapa? So saya akan explain nanti kalau nak tahu. So maksud saya begini bila seseorang itu salah pilih cara, itulah akibat dia. So antara salah seorang juga yang menggunakan produk kurus yang dulunya dia ada masalah tekanan darah tinggi. Dulunya dia ada masalah hypertension lah pendek kata. Boleh tak saya nak explain cerita pasal dia? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni? Sebab saya rasa apa yang saya nak share ni InsyaAllah akan bantu ramai orang, terutamanya mereka yang cuba nak turunkan berat badan. Boleh ke komen dah ready untuk saya explain? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Kan? So salah seorang daripada student saya, dulunya dia join program kita pada Januari kot. Dia antara orang yang terawal lah join program kita. Sama dengan Kak Zahra. Kak Zahra. Tadi saya nampak ada Kak Zahra Mamat dekat sini. So dia antara salah seorang yang pertama sekali join kita punya program selama 30 hari. Dan dia tak follow betul-betul sebab saya bagi dia percuma. Sebab saya nak tolong dia untuk turunkan berat badan. Tapi saya silap. Kalau saya bagi percuma, mereka tak tentunya akan appreciate lagi. Tapi letak benda tu ke tepi dulu, pemilihan di tangan kita. Kak Zahra sini. So Kak Zahra sama batch yang Kak Zahra dulu. Ada seorang ni nama dia XYZ. Nama dia XYZ lah. And dia ada masalah tekanan darah tinggi. Dan saya dah bagi dia meal plan. Saya dah tunjukkan cara macam mana cara yang betul boleh turunkan berat badan dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku kepada dia, dia tak follow. Instead of that, dia beli produk kurus brand XYZ. Brand ABC lah katakan. Brand ABC. XYZ tu nama dia kan, saya sebut. Okay, brand ABC. Dia guna brand ABC tu, dia nampak berat badan dia turun. Dan dia rasa macam, okay, Alhamdulillah berat badan saya dah turun. Badan saya rasa makin ringan bila saya nak naik turun tangga. Tetapi siapa nak tahu apa yang berlaku kepada diri dia lepas beberapa bulan lepas tu? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Yang ni saya rasa kita patut share Facebook Live ni. Kita kena pastikan ramai orang ada dan dapat tahu information yang saya nak bagi tahu ni. Lepas dah beberapa bulan menggunakan produk kurus tersebut, tekanan darah dia daripada asalnya ada hypertension type 1 yang 130 something, bawah dalam 90 macam tu, terus melonjak sampai 180 bacaan atas dan bawah 120. Itu adalah satu bacaan yang sangat gila kritikal. Bila masa sahaja dia boleh pitam ataupun kapilari darah dia boleh pecah dan menyebabkan dia boleh jadi human vegetable. Ataupun dia boleh menjadikan seseorang itu yang mempunyai bacaan tekanan darah yang agak gila tinggi macam tu, menyebabkan dia boleh collapse dan dia hidup segan mati tak mahu. Maksudnya macam dia tak meninggal lagi, dia masih lagi ada berdegup jantung dia, tapi dia tak boleh bernafas, dia tak boleh bergerak, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh buat apa-apa, dia macam terlantar begitu aja. Jantung bergerak, dia tak boleh jantung bergerak pun mungkin kena bantuan life support, oksigen kena pakai. Macam itulah. Itu yang berlaku kepada arwah bapa saya dulu. Tahun 2017, pada 13 Mei 2017, kan, dia tiba-tiba dimasukkan, dia collapse, dia dimasukkan ke dalam hospital
Tunku Jaafar kot, dekat Seremban tu nama dia. So dia collapse, dia tak dapat nak bercakap, tak dapat nak bergerak. Doktor buat MRI scan, otak dia, saluran darah otak dia pecah dan dia dipenuhi dengan darah. Kepala dia punya tengkorak tu ada bleeding dekat darah dekat otak dia. Lepas tu dia tak dapat nak bergerak, tak dapat nak bercakap, tak dapat nak bernafas. Semua benda pun kena dapat life support. Apa pun tak jadi. Nak tahu tak satu benda pasal ayah saya? Ni saya macam cerita macam tak best ni. Boleh tak saya nak cerita sikit pasal arwah saya ni? Okay. Sebelum dia collapse pada waktu asar macam tu, pukul 4 lebih macam tu, dia call saya dalam pukul 12 macam tu. Dia call saya beberapa cakap lah. Dia kata pertama sekali tolong bayarkan bil telefon dia. Dia kata apa ni, hari nanti pada sekian-sekian hari bulan, minta tolong ambil dia. Masa tu 25 hari bulan. Masa tu cuti. Sebab dia duduk kat sekolah tahfiz. Dia nak masuk sekolah tahfiz sangat. So kita masukkan kat sekolah tahfiz. Dia call saya, boleh tak ambil dia pada 25 hari bulan 5 tahun 2017. Masa tu 13 bulan 5. Saya ingat lagi tarikh-tarikh tu. So dia minta saya ambil. Dia minta saya hantarkan motor juga. Motor dia lah, motor kuning dia yang dia baru beli dalam awal bulan tu. So motor tu dia letak nama saya, insurans tu pun dia letak nama saya. Macam kenapa tak nama abah kan? So dia beritahu sebab dia orang tak bagi tak nama abah sebab abah punya umur dah 80 lebih kan. Okey tak apa, tak kisah, boleh lah. Asalkan bila abah naik motor, dia boleh, kalau katakan apa pun jadi, at least insurans tu cover lah kan part motor tu. So satulah. So saya rasa macam tersentak sebabkan baru beberapa jam arwah bapa saya bercakap telefon dengan saya. Dia minta saya bayar bil telefon, dia minta saya ambil dia 25 hari bulan. Saya dah macam seronok dah nak bawa motor dia tu pergi ke Negeri Sembilan masa tu, tak jauh dengan Kajang. Saya rasa macam agak sedih lah masa tu kan, macam terkejut. Dan saya pergi juga hospital, tengok dia terlantar. Tengok ada tak sedikit macam tanda-tanda yang dia nak selamat. Doktor cakap okay, dia kena buat beberapa scan dulu, dia kena buat beberapa ujian dulu. Pada tu 13/5 hari Sabtu dia memang collapse. Hari Ahad saya pergi tu macam dia masih tak nampak tanda-tanda yang okey. Pada waktu malam hari Sabtu tu, hari Ahad tu, abang saya call saya, kata dia panggil saya Din, adik-adik dia semua kan beritahu doktor bagi tahu kalau katakan esok jam 10 pagi, kalau katakan tak ada tanda-tanda abah nak okey, doktor akan cabut life support. So prepare. Agak-agak apa perasaan kita semua bila kita dapat information, bila dapat phone call macam tu daripada abang sendiri, doktor beritahu macam tu, doktor akan cabut life support. Of course lah rasa macam baru je 45 hari lepas arwah mak saya meninggal, macam tu kan. So tiba macam tu lah. So pendek kata pendek kata begini. Nak turunkan berat badan, kita kena faham bila kita nak kurus, kita kena ada cara, dan cara dia berbeza-beza antara satu sama lain. Macam nak pasang ni jap. Cara dia berbeza-beza antara satu sama lain. Ramai orang fail nak faham yang cara mereka semua sama. That's why mereka main follow je cara diet yang betul. So that's why kalau perasan kenapa saya buat live ni hari-hari, kenapa saya macam kadang-kadang view ada, view tak ada. Macam ni view tak pun ada sangat kan. Mungkin sebab bulan puasa dan sebagainya. So saya buat juga sebabkan saya nak share benda ni supaya benda ni tak berlaku kepada orang yang kita sayang. Orang tu yang kita sayang mungkin tu adalah anak-anak kita, suami kita, isteri kita, atau mak bapak kita, ataupun adik-beradik kita, ataupun mungkin diri kita sendiri yang mungkin akan menyebabkan orang keliling kita akan menangis. So that's why, Waalaikumsalam Puan Samsuryawati. So point saya kat sini adalah, kalaulah katakan kita masih lagi tak boleh nak faham, tak boleh nak pilih cara kurus yang betul, insya-Allah benda tu yang akan berlaku kepada diri kita. So macam puan-puan yang student saya yang awal-awal join kita dalam yang saya bagi free 30 hari tu kan. Dia tak follow, bacaan tekanan darah dia dah 180 bacaan atas, bawah dia 120 macam tu lah kan, plus minus macam tu. Okey. Tunggu masa je nak collapse. Dia dah pening-pening dah kepala dia. Dia dah macam mana dah gitu kan. Campur pula dengan stres kan tempat kerja. Campur pula dengan stres anak dia. Duduk kat sekolah yang ada student dekat situ. Ada
terkena COVID-19. So anak dia tak boleh balik, so dia risau, tambah lagi dia punya tekanan darah semua kan. Masa tu, lepas tu dia ambil follow meal plan. Tapi dah follow meal plan pun dia tak follow betul-betul juga. So sekarang tak tahu apa jadi kat dia. Ramai juga di kalangan student saya yang bila mereka ada masalah tekanan darah tinggi, bukan setakat mereka punya bacaan tekanan darah tinggi jadi makin okey, malah mereka jadi makin slim. Contohnya macam ni macam mana mereka boleh turunkan berat badan dengan cara yang betul macam ni bila mereka faham cara yang betul nak turunkan berat badan. Saya bagi contohnya macam gambar siapa ni, macam gambar Kak Asmah. Kak Asmah punya bacaan tinggi juga dulu masa dia dengan kita, sebelum dengan kita. Tapi lepas dah follow cara kita, bacaan tekanan darah dia semakin baik dan terus dia jadi makin slim macam ni. Siapa nampak gambar Kak Asmah? Boleh tak komen nampak gambar Kak Asmah? Sebab kalau katakan Kak Asmah boleh, yang berusia 50-an, boleh turunkan berat badan dan boleh capai ke berat badan yang mungkin dia tak capai ke berat badan dia, tapi saiz badan dia mengecil dalam tempoh 2 bulan je, dan tekanan darah dia jadi normal dalam masa sebulan je. Agak-agaknya kalau katakan kita follow cara yang sama macam Kak Asmah ikut, agak-agak boleh tak capai macam apa yang Kak Asmah dapat. Kena point dia adalah dia kena ikut betul-betul lah. So that's why tahap kesihatan tu akan jadi semakin meningkat bila kita pilih cara yang betul, cara yang tepat dengan diri kita, senaman yang betul, approach yang betul, mentality yang betul. InsyaAllah everything akan tersusun indah je depan kita untuk kita dapat turunkan berat badan dengan betul. So pendek kata, kalau kata kita masih lagi macam teragak-ragak nak mula dekat mana ataupun nak beli produk apa saya Batek Fitness punya approach, kita tak galakkan beli produk kurus. Kalau boleh dalam Batek Fitness kita mengharamkanlah student kita untuk beli produk kurus, mengharamkan. Sebabkan minggu lepas pun baru dapat satu news daripada bekas student kita yang bekas student kita, dia batch sama dengan Kak Asmah pula. Dia punya join program titanium masa tu. Dia meninggal, dan masa one-on-one coaching saya pernah buat dengan dia tahun lepas, dia beritahu dia pernah juga masuk hospital 2 kali disebabkan menggunakan produk yang kononnya boleh bakar lemak ataupun fat burner. So that's why benda tu sangat gila bahaya. Kalau kita tak faham konsep produk kurus ni apa, kita boleh beli fat burner, kita boleh beli pre-workout, tapi kita kena ada ilmu macam mana nak gunakan pre-workout ataupun fat burner ni untuk dia dapat capai ke berat badan yang kita nak capai. Sekiranya kita faham beberapa konsep-konsep ni, yang paling penting kita kena realize yang badan kita bukan hati saja, bukan hati kita saja ada perasaan, tapi badan kita pun ada perasaan. Siapa sini faham maksud? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya lebih banyak Boleh ke komen faham? Boleh ke bagi saya lebih banyak? Sebab saya nak pastikan yang dekat sini faham, dan saya tak nak masalah yang sama berulang kembali kepada kita semua, terutamanya student-student Batek Fitness yang join kita, yang semangat nak turunkan berat badan dan nak turunkan berat badan dengan ilmu. So itulah saya nak share. Dia ada masalah jantung minggu lepas dan terus collapse, meninggal kat tempat kerja. So saya rasa student yang join kita punya Mega Life Reunion baru-baru ni dapat tahulah cerita pasal ni, dan dah nampak dah dia punya story dia dan sebagainya. Dan sebenarnya itulah point saya, kalau boleh biarlah kita pilih cara kurus yang betul, sebab itulah yang akan menjamin, saya ulang, menjamin bukannya kemungkinan ke tak, tapi menjamin kita at least dapat inch loss. Daripada mungkinnya kita pakai baju saiz triple XL, InsyaAllah boleh muat pakai baju saiz M macam Kak Asmah contohnya kan. Ataupun macam contohnya macam Kak Yung hari tu Kak Yung pakai baju saiz apa yang gambar ni? Gambar ni pakai baju saiz apa? Gambar ni pakai baju saiz apa? Boleh tak komen sikit? Lepas tu Puan Sam Suryawati pun ada kat sini juga. Saya nak tanya gambar mana gambar Puan Sam Suryawati? Boleh tak share juga hari tu gambar yang Puan Sam Suryawati bagi kat saya tu? Alamak, mana ni? Ni gambar Puan Sam Suryawati macam ni, dulu pakai baju saiz apa, yang ni pakai baju saiz apa. Boleh tak share juga dekat sini kan? Siapa lagi dekat sini? Gambar Acik Ros, tak nampak sangat gambar dah ni. Memang dah slim dah pun kan? Saya double XL dah boleh pakai baju saiz M. So tahniah Puan Sam Suryawati. Betul nama lagi? Siapa dekat sini
Cik Ta ada kita kat sini, kat sini. Cik Ta, lu ni pakai baju saya siapa Cik Ta, Puan Azita Tarmizi, ini pakai baju saya siapa boleh tak share sikit? Kak Yon cakap gambar tu daripada triple XL sekarang dah S. Gambar tu M. Gambar tu M maksudnya gambar ni M. Gambar ni M okay, gambar ni M. Right, so pendek kata lagi kan, semua orang boleh turunkan berat badan, boleh nampak lebih muda, boleh nampak lebih slim daripada diri mereka sekarang. Cuba kita tengok dekat cermin, cuba kita pegang-pegang badan kita kejap. Pegang-pegang badan kita, belik-belik badan kita. Tak salah belik-belik badan sendiri kan. Jangan belik-belik badan suami orang dah kenapa. Belik-belik badan sendiri, tengok apa yang ada. Baju XXL. So apa tu, so kita pegang-pegang badan kita, cuba kita tengok dan tanya kepada diri kita, adakah kita happy dengan saiz badan kita, dan adakah kita rasa kita suka ataupun kita seronok dengan saiz badan kita sekarang. Sebab kalau katakan kita rasa macam tak berapa nak okey sangat, apakah langkah kita untuk kita buat supaya perkara ini akan dapat masalah ini akan dapat diselesaikan. Siapa sini faham? Maksud saya, boleh tak kau yang faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya boleh faham? Sekarang dah boleh pakai baju saiz S. Tu dia akan daripada saiz double XL kepada saiz S. Kak Yun daripada triple XL pakai baju M. Cik Ros kata belik-belik badan sendiri baru perasan lemak dah tak ada. Tu dia kan. So, hai Puan Sheila Hashim, apa khabar? So that's why cara pertama yang kita boleh bantu untuk mereka mulakan cara turunkan berat badan, cara kita mulakan dulu dengan meal plan. So dalam meal plan ni kita akan susun jadual pemakanan mengikut kepada makanan kegemaran kita. Kenapa sebenarnya kita pilih jalan macam tu? Sebab kita nak mereka-mereka ni yang bila mereka follow meal plan, mereka boleh makan makanan kegemaran mereka. Dan dengan cara itu, insyaAllah mereka akan lebih senang nak turunkan berat badan. Sebab apa? Sebab mereka boleh konsisten berdiet. Boleh konsisten berdiet dalam keadaan yang mudah. Dengar tak suara Muhammad Noh Ali yang menjerit-jerit tu kan? Dah kenapa saya pun tak tahu, saya tengok dia ni. So, ni mesti kena paksa bangun ni kan. Lama sangat. Siapa suruh tidur lambat? Muhammad Noh Ali ni kan. Memang sengaja. So, itu antaranya lah. So, kita mulakan dulu dengan meal plan. Lepas tu, biasanya meal plan saya akan bagi satu meal plan je. So, pendek kata pandai-pandai lah nak buat sendiri. Tapi di sebalik pandai-pandai lah korang nak buat sendiri meal plan tu, kita pun ada ajar macam mana cara nak memvariasikan meal plan melalui portal Black Magic Mentoring yang kita bagi secara eksklusif kepada mereka yang mengambil yang mengambil meal plan sekali dengan BMM, supaya mereka boleh dan pandai memvariasikan makanan tu dengan mudah. Dan mereka boleh still lagi makan makanan kegemaran mereka dan sebagainya. Dan kalau katakan nak dapatkan weekly group coaching dan sebagainya, yang nak ambil BMM tu akan dapat sekali dengan weekly group coaching. InsyaAllah hari Khamis ni, kalau mungkin ada yang dah tengok posting daripada kita dekat dalam Facebook page yang kita dah pin on top dah, kita akan buat tajuk weekly group coaching, macam mana caranya kita masih lagi boleh kurus tanpa bersenam. Sebab saya yakin ramai dekat sini yang mungkin tak ada masa nak bersenam, tak ada masa nak buat apa-apa. Mungkin rasa macam nak melepet je kan, nak tidur je kerjanya. Tak ada masa lah tu, rasa nak tidur je kan. So macam mana kita masih lagi boleh selesaikan masalah kita tak ada masa nak bersenam supaya kita masih lagi boleh kurus. Tak semestinya kena bersenam je boleh kurus. Sebenarnya kalau kita tak bersenam pun boleh kurus. Tapi of course yang bersenam lagi baik lah, progresif turunkan berat badan. Tapi bila dah timbul waktunya, mungkin kita rasa macam okey lah aku nak mulakan senaman. Tapi ada juga sebab kenapa mereka tak boleh nak bersenam dulu, sebabkan masalah lutut, masalah dan sebagainya lah, masalah-masalah lah sendi terutamanya. So that's why bagi saya, kalau berminat nak cuba dapatkan meal plan daripada kita, boleh hubungi konsultan Batik Fitness ataupun kita punya yang berhampiran dengan kita, ataupun boleh klik dengan pin komen. Okay, boleh dapatkan meal plan daripada tim kami. Saya yang akan buat meal plan. Okay, so that's why gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi tu mereka mulakan dulu dengan meal plan, dan alhamdulillah kesan mereka sangat gila menakjubkan. Saya sendiri pun takjub tengok progress.
So that's why mulakan dulu dengan meal plan, yang pertama. Dan kita tengok dulu progress tu, insyaAllah seawal 3 hari je dah nampak kesan, insyaAllah. So that's why kalau katakan tak nak ambil daripada kita, mungkin rasa macam Mamat ni macam berjambang lah, pakai cap terbalik. Mana dah orang pakai cap terbalik? Cap terbalik ni kena pakai cap macam ni baru betul. Baru betul pakai cap, bukan cap terbalik dah. Kenapa kan? Mungkin rasa macam tak selesa dengan saya sebabkan saya tak shave lagi, sebab ada parut jerawat kat sini dan sebagainya. Tak kisah, yang penting sekali dapatkan meal plan daripada orang yang boleh bantu kita. Pastikan meal plan yang kita dapat tu tak ada produk yang diletakkan ke depan. Maksudnya macam you nak beli, you kena beli dulu set-set produk-produk ni berharga beratus ringgit dan saya akan bantu perempuan-perempuan semua, saya akan check. Tak apalah, tak baik cakap. Bulan puasa kot. Point dia, pastikan meal plan yang kita dapat tu adalah meal plan daripada whole food, bukan daripada makanan-makanan yang diproses, bukan makanan-makanan yang daripada macam produk-produk kurus yang wajib kena beli baru nampak kesan dan sebagainya. So pilih cara yang betul turunkan berat badan, insyaAllah result pun akan jadi result yang betul yang kita nak, seperti mana gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni, yang komen, yang bagi like, love dan gelak ketawa kat sini kan. Saya doakan semua sihat dan berjaya. InsyaAllah kalau tiada aral jam 3 lebih nanti kan kita akan buat live lagi. Kita akan share konten-konten. Yang penting sekali, kenapa saya nak minta you all untuk share Facebook Live ni? Sebab kita nak memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Kita tak nak ada sesiapa dekat luar sana yang mungkin sedang struggle nak turunkan berat badan dan terdesak nak turunkan berat badan, dan lalu mereka terguna cara yang salah, lalu dapat penyakit macam-macam yang menyebabkan orang sekeliling dia menderita. Orang sekeliling dia menderita akibatkan pemilihan cara kurus yang salah, sampailah di macam sedih. Saya rasa sedih sebabkan arwah mak saya dia guna produk kurus 17 tahun, dia keluar masuk hospital dan dia meninggal pada 1st of May. Arwah bapak saya pula dia lepas dah arwah mak saya, dia dah 17 tahun dia tak dapat nak masak semua. So bapak saya stres, dia makan kat luar je. Dia tapau makanan kat luar, bagi mak saya makan juga. Makanan mamak favourite dia, memang terbaik. Lepas tu tekanan darah tinggi dia meningkat. Dia tak pernah ada tekanan darah tinggi sebelum ni. Dia sihat walafiat. Dia adalah seorang yang sangat gila gagah. Dia adalah seorang boxer, peninju. Bukan boxer seluar tu, tapi peninju yang taklah famous. Boleh lah kan. Hidung dia patah terus dia stop. Dia bagi saya glove tu hilang entah ke mana, entah glove boxing tu hilang entah ke mana, sebab saya tak faham glove boxing tu guna untuk apa. Sebab saya tak dapat nak ambil apa-apa pakai glove tu. Jadi kena juga kan. So that's why penyakit darah tinggi, penyakit-penyakit disebabkan salah pilih cara makan tu, dia boleh attack anyone. Yang paling penting sekali, adakah kita nak benarkan dia attack orang yang kita sayang? Adakah kita nak benarkan penyakit-penyakit macam tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol ataupun penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh salah pilih makan, adakah kita nak benarkan dia dihinggap kepada diri kita? So tepuk dada, tanya diri sendiri, mulakan dulu dengan meal plan. Itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.